Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam pertemuan perkongsian hadis menggunakan kitab Riyadhus Salihin. Moga-moga adanya kebaikan, moga-moga adanya manfaat untuk saya dan setiap daripada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan Niliyah Jahidin, Nurisah, Bazid, Nurul Hidayah, Sariyah Siran, kemudian Nadiah Nawawi, Muhammad Fairul, Azimah Zuraida Sidi, Zan Ahmad, Ana Sukaimi, Karimah binti Abu Bakar, Mahzia Uthman, Cikgu Kapten, Muhammad Badrul Syam, Nadiah Nawawi, Murwani Ahmad, Siti Arfah, Zimah Don, Atikah Farziana dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas serta tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Hari ini kita masuk pada hadis yang keempat. Hadis daripada sahabat Nabi Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Kepada sahabat-sahabat yang tak ada kitab Riyadhus Salihin, maka boleh pergi kepada Telegram Kuliah Umar Aziz dan boleh ambil daripada Telegram Kuliah Umar Aziz. Lalu kepada yang tidak ada kitab Riyadhus Salihin, maka kita menggunakan kitab Riyadhus Salihin yang berada di Telegram Kuliah Umar Aziz. Kita telah pinkan kitab tersebut. Lalu kitab Riyadhus Salihin, hari ini kita berada pada muka surat sebentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, riwayat yang keempat. Okey, kita berada pada muka surat yang ke-11. Ahlan daripada kita berada pada muka surat yang ke-11. Lalu pada muka surat yang ke-11 dalam kitab Riyadhus Salihin, kita baca seperti biasa dia punya sanad dan juga matan terlebih dahulu. Ahlan kepada sahabat yang bersama. Terima kasih kepada yang telah komen jelas dan juga kepada yang lain. Lalu wa ana Abi Abdillah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم ورواه البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا قطعتم ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر صلى الله عليه وسلم. Ahlan kepada sahabat-sahabat. Terima kasih kerana melapangkan masa dan bersama.
Lalu kita perhatikan riwayat ini. Riwayat yang keempat kalau pada buku yang ada pada Telegram Kuliah Umar Aziz pada muka surat yang ke-11. Lalu daripada Abi Abdillah, itu kunyah dia. Mana-mana gelaran yang adanya ab pada awalnya ataupun pada awalnya. Macam Aisyah punya kunyah Ummu Abdillah. Macam Jabir bin Abdullah punya kunyah Abu Abdillah ataupun Abi Abdillah. Maka daripada Abi Abdillah, siapakah nama beliau? Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Maka Jabir bin Abdullah adalah orang Madinah, orang Ansar. Beliau daripada kabilah Khazraj. Lalu kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, aku telah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 19 ekspedisi. Kecuali ekspedisi yang dia tak ikut ada dua. Yang pertama Badar, yang kedua Uhud. Kenapa dia tidak ikut? Sebab ayah dia tak bagi. Ayah dia kata, kita bergile-gile, aku akan perang selagi mana aku hidup ketika dan engkau jaga adik-beradik perempuan. Dia mempunyai lebih kurang 9 orang adik-beradik perempuan. Tetapi ketika mana ayah dia syahid pada waktu Uhud, barulah dia pada waktu itu telah berjihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk daripada kalangan sahabat yang mempunyai riwayat yang banyak. Kita telah belajar berapa banyak hadis yang telah diriwayatkan oleh Aisyah. Lalu berapa banyakkah hadis yang mana telah diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Beliau telah meriwayatkan daripada Nabi yang sampai kepada kita 1540 hadis. 1540 hadis. 1540. Maka beliau telah meriwayatkan 1540 hadis kepada kita. Dan kemudian bilakah beliau wafat? Beliau wafat pada tahun 73 Hijrah. Pada tahun 73 Hijrah. Pada usia beliau 94 tahun. Dan di sini poin yang kita kena ambil, apakah dia? Beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal dunia di Madinah. Beliau adalah sahabat terakhir secara umum, sama ada daripada Ansar dan juga daripada Khazraj. Beliau adalah sahabat yang terakhir yang meninggal dunia di Madinah. Lalu ini adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir meninggal dunia di Madinah. Ketika mana beliau meninggal dunia, beliau telah disolatkan jenazah oleh anak kepada Uthman bin Affan, Aban bin Uthman radhiyallahu taala anhu. Ahlan-ahlan kepada sahabat sebentar. Ramai yang kata lain tak berapa bagus. Adakah lain tak berapa bagus? Lalu mohon maklum balas sahabat-sahabat, adakah lain sangkut-sangkut ataupun bagaimana? Lalu mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat, adakah lain saya masalah? Ahlan-ahlan. Lalu Ayaman, terima kasih memberi feedback jelas. Cikgu Kapten pun kata okey. Okey. Lalu terima kasih. Alam Damai okey. Terima kasih Zan Ahmad. Okey. Lalu ini dia Jabir bin Abdullah. Kita belajar benda baru hari ini, iaitu beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal dunia di Madinah. Dan berapa banyak hadis beliau riwayatkan? 1540. Lalu ini adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang beri feedback. Moga Allah mudahkan untuk sahabat-sahabat yang lain. Lalu kadang-kala saya terlepas pandang sebab saya perasan tadi. Okey, jom kita baca hadis ini. Lalu kita baca hadis ini daripada Abu Abdillah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Apa beliau berkata? Jangan lupa kita masih lagi pada tajuk yang membicarakan tentang niat dan tentang ikhlas dan pentingnya menghadirkan niat pada setiap perkara, pada perbuatan, pada ucapan dan juga pada
setiap keadaan, itulah tajuk yang kita sedang berada sekarang. Maka Jabir bin Abdullah berkata, kami pernah berada beserta Nabi SAW dalam suatu peperangan. Para ulama hadis sepakat mengatakan bahawa peperangan ini adalah peperangan Tabuk. Peperangan Nabi SAW yang terakhir, peperangan Nabi SAW pada tahun 9 Hijrah. Peperangan Nabi yang Nabi bersama yang terakhir, dan selepas itu Nabi SAW jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Lalu ini adalah peperangan Nabi SAW yang terakhir, peperangan Tabuk. Lalu kata Jabir bin Abdullah, ketika mana kami bersama dengan Nabi SAW dalam satu peperangan, iaitu pada peperangan Tabuk, Nabi SAW telah bersabda. Apa sabda Nabi SAW? Inna bil madinati la rijala. Apa sabda Nabi SAW? Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang lelaki. Lalu dia kat Madinah, dia tak sama. Mereka ni berada dekat Madinah, mereka berada di Madinah, duduk kat Madinah, berada di Madinah. Dan pada waktu itu sahabat dekat mana? Sahabat dekat Tabuk, yang mana perjalanan sangat jauh daripada Madinah menuju ke Tabuk. Pergi sahaja ambil masa berhari-hari. Maka daripada sini pada waktu itu Nabi SAW tegaskan, ada beberapa orang lelaki dekat Madinah, dia tidak bersama dengan kita. Seterusnya sabda Nabi SAW, mereka ini yang berada kat Madinah ini, mereka ini tidaklah kita menempuh suatu perjalanan, dan tidak pula kita menyeberang suatu lembah, melainkan mereka ada bersama dengan kamu. Lalu Masya Allah, mereka ni kat Madinah. Lalu Nabi tegaskan, masirtum masirab, tidak ada jalan yang kamu tempuh. Wala qata'tum wadiyah, tidak ada lembah. Lembah maksudnya adalah tempat di antara dua bukit. Lalu ketika mana Nabi SAW sebut, Nabi tegaskan jalan yang senang ataupun jalan yang susah, kemana pun kamu pergi, kerana setiap itu adalah pahala. Mereka berada di jalan Allah. Maka Nabi tegaskan, tidaklah kamu menempuh sebarang perjalanan ataupun kamu merentas sebarang dataran ataupun lembah. Nabi tegaskan, orang yang dekat Madinah ini, illa kanu ma'akum, mereka bersama dengan kamu. Maksud apa maksud bersama? Maksudnya beroleh pahala. Mereka dapat pahala sama seperti mana kamu dapat pahala. Lalu kenapa mereka dapat pahala? Padahal tak perang, padahal ada dekat Madinah. Sabda Nabi SAW, Masya Allah, habasahumul marad, mereka nak perang, niat mereka nak bersama, mereka nak join, tetapi menjadi penghalang kepada mereka adalah sakit. Menjadi penghalang, menahan mereka adalah sakit. Mereka itu terhalang oleh sakit. Sabda Nabi SAW. Lalu di sini kita nampak luar biasanya niat bahawa hanya kerana pada waktu itu terhalang daripada ikut, tetapi hati dia masih nak ikut, hati dia masih bersama. Maka bayangkan semua jalan-jalan yang jauh, Tabuk sangat jauh kerana dia sangat hampir dengan Syam, memakan perjalanan berhari-hari daripada Madinah untuk pergi ke Tabuk. Tetapi sabda Nabi SAW, apa jua jalan yang kamu tempuh, apa jua lembah yang kamu tempuh, apa jua yang kamu lakukan, semua mereka dapat pahala kerana mereka dihalang oleh penyakit. Kalaulah tak ada penyakit, pasti mereka bersama, maka niat mereka menjadikan mereka beroleh pahala. Masya Allah. Lalu niat mereka menjadikan mereka beroleh pahala. Ini adalah luar biasa, Masya Allah, daripada kekuatan niat. Kekuatan niat itu menjadikan mereka beroleh pahala walaupun tak bersama dalam pasukan Nabi, walaupun tak bersama dalam ekspedisi Tabuk. Cumanya pada riwayat ini adanya perkataan marad, adanya perkataan penyakit. Lalu mereka ini terhalang daripada penyakit.
Kalaulah contohnya bukan penyakit, kerana tua, ataupun contohnya kerana pada waktu itu tak ada kelengkapan untuk bersama. Sebab dalam peperangan Tabuk, banyak juga sahabat yang tak dapat ikut kerana tak ada kelengkapan, tak ada kenderaan, tak ada bekalan. Maka Nabi SAW tak mampu nak bawa mereka bersama. Sebab perjalanan sangat jauh. Dia bukan Uhud, hanya beberapa kilometer. Bukan Badar, yang mana masih lagi dekat. Perjalanannya adalah sangat jauh. Maka bagaimana? Maka itu nanti akan diterangkan dalam riwayat yang lain. Lalu Imam Nawawi membawakan riwayat yang sama tetapi daripada sanad yang sedikit berbeza. Apakah maksud mereka ini bersama dengan kamu? Illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama dengan kamu. Apakah dia? Mereka bersama dengan kamu. Lalu marad terjemahnya adalah sakit. Adapun uzur, maka pada riwayat yang lain. Maka marad di sini hanya sakit. Sebab itu Imam Nawawi akan bawakan riwayat yang ketiga. Lalu pada riwayat yang kedua, Imam Nawawi bawakan wa fi riwayah illa syarakukum fil ajar, dan dalam riwayat yang lain dijelaskan mereka yang tertinggal itu berkongsi denganmu dalam hal pahala. Syarakuk, mereka akan mendapat pahala. Itu maksud bersama. Lalu kita mungkin tertanya-tanya, apakah maksud bersama? Maksud bersama adalah mereka bakal mendapat pahala. Itu maksud bersama. Lalu mereka dapat pahala kerana niat mereka nak bersama. Kerana mereka punya niat nak bersama, dapat pahala. Sebab itu, dalam keadaan kita boleh kiaskan pada keadaan diri kita, orang-orang yang sebelum pandemik, orang-orang yang mana sebelum PKP, satu memang dia istiqamah, pergi ke masjid contoh, memang dia istiqamah, hadir majlis ilmu secara fizikal contoh. Lalu ketika mana adanya MCO ataupun PKP ataupun pandemik, maka dia tak dapat pergi. Dan masjid pun tak buka secara keseluruhannya. Tetapi kalaulah dia masih ada niat, dia kata, ya Allah, aku nak sangat pergi dan engkau lebih tahu tentang niat aku, tetapi aku terhalang ya Allah. Maka ketahuilah, insya-Allah dan pasti dia akan mendapat pahala seolah-olah bersolat di masjid walaupun dia berada di rumah. Dia akan mendapat pahala solat berjemaah di masjid walaupun dia berada di rumah. Maka kenapa? Sebab orang yang niat dia betul-betul ikhlas, seperti mana sahabat-sahabat yang tak dapat bersama dalam peperangan Tabuk, tetapi Allah berikan ganjaran seolah-olah mereka pada waktu itu turut serta dalam peperangan Tabuk. Maka kita boleh belajar daripada situ. Orang yang dia bukan sekadar cakap, memang niat dia betul-betul ikhlas, dan memang dia jenis orang yang istiqamah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia bakal mendapat pahala tersebut insya-Allah. Maka ini pada riwayat yang kedua yang mana Imam Nawawi bawakan nak menunjukkan kepada kita maksud bersama tu apa? Maksudnya adalah mereka bakal mendapat pahala. Rawahu Muslim. Kemudian Imam Nawawi bawakan riwayat yang ketiga. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullah taala, hadis sebagaimana di atas juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Anas bin Malik. Yang hadis yang kita baca ini daripada Jabir bin Abdullah, tetapi Imam Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menukilkan riwayat ketiga yang mana tajuk dia lebih kurang sama, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, Raja'na, kita kembali, kita pulang daripada perang Tabuk bersama dengan Nabi SAW. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ada beberapa kaum yang kita tinggalkan di Madinah, tidaklah kita menempuh akan sesuatu lereng ataupun sesuatu lembah, melainkan mereka itu bersama-sama dengan kita, iaitu mereka juga mendapat pahala. Mereka pun dapat pahala. Dan Nabi SAW tegaskan seolah-olah mereka
pada waktu itu bersama dengan kita, habasahumul uzr. Pada riwayat ketiga ini Imam Nawawi sengaja bawakan kerana pada waktu itu Nabi menggunakan perkataan ataupun para sahabat meriwayatkan ini berkata bahawa mereka terhalang disebabkan keuzuran. Lalu apakah yang perbezaan dia? Riwayat pertama tadi adalah perkataan sakit. Lalu kadang-kala ada orang yang tak sakit tetapi dia tak ikut perang kerana dia tidak ada kenderaan. Dia tak ikut bersama dengan Nabi kerana dia tidak ada bekalan. Maka adakah kalau bukan sakit dia tidak dapat? Maka dalam riwayat Anas bin Malik ini lebih bagus dan juga lebih umum dan juga lebih banyak makna, iaitu Nabi SAW bersabda, mereka ini terhalang disebabkan keuzuran. Lalu ianya lebih umum. Uzur meliputi pada waktu itu termasuk penyakit. Adapun penyakit ianya khusus. Maka sebab itu riwayat ketiga ini Imam Nawawi sengaja bawakan, maksudnya seseorang yang ada uzur walaupun dia tak sakit. Macam kita tidak sakit, alhamdulillah, syukur pada Allah. Tetapi kita tak dapat nak pergi berjemaah di masjid kerana sebab-sebab yang lain. Maka apabila adanya keuzuran dan niat dia tulus dan ikhlas, insya-Allah Allah akan berikan pahala tersebut kepada orang yang benar-benar niat. Lalu riwayat ketiga ini Imam Nawawi sengaja bawakan kerana di situ adanya perkataan uzur. Mereka ini terhalang kerana uzur. Riwayat pertama yang mana pada waktu itu Jabir bin Abdullah, perkataannya adalah marad, iaitu penyakit dan penyakit khusus. Akan tetapi perkataan uzur ini adalah lebih jelas, lebih banyak makna dan juga pada waktu itu lebih luas untuk diguna pakai pada konteks yang lebih besar. Maka inilah kekuatan niat yang mana walaupun tidak bersama tetapi beroleh pahala. Inilah moga-moga dalam kehidupan kita kena sentiasa jaga niat kita, ikhlas pada niat kita. Mudah-mudahan dengan niat akan beroleh pahala, bahkan pahala yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Lalu kita masuk pada riwayat yang kelima. Adakah jelas riwayat yang keempat? Lalu mohon sahabat-sahabat berikan maklum balas, adakah jelas riwayat yang keempat ini? Lalu dalam riwayat yang keempat ini ada 3 riwayat. 2 daripada riwayat Jabir bin Abdullah dan 1 daripada riwayat Anas bin Malik. Sengaja Imam Nawawi bawakan ketiga-tiga riwayat itu. Beliau nak menjelaskan sesuatu seperti mana yang telah kita terangkan. Jom kita masuk pada riwayat yang kelima. Riwayat yang kelima. Lalu saya baca dia punya matan dan sanad terlebih dahulu. Wa an Abi Yazid Ma'ni bin Yazid bin al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun qala kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadhtuha fa ataituhu biha فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري صلى الله عليه وسلم. Maka di sini kita nampak daripada Abu Yazid. Abu Yazid ini apa? Kita dah tegaskan tadi, Abu Yazid adalah kunyah. Mana-mana gelaran yang kita nampak adanya Abu ataupun itu dipanggil kunyah. Kaf, nun, ya dengan ta marbutah, kunyah. Kalaulah gelaran yang bukan ada padanya ab awalnya ataupun pada awalnya, itu dikenali sebagai laqab. Lalu laqab lain, kunyah adalah lain. Maka Abu Yazid adalah kunyah di sini. Siapakah nama perawi ini? Nama dia Ma'an. Seperti mana yang kita nampak, Ma'an, Mim, Ain, Nun, ataupun dalam terjemahan di sini diterjemahkan dengan M-A-A-N. Lalu Ma'an. Lalu siapakah nama beliau? Ma'an bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu di sini ada kelebihan luar biasa. Kenapa?
Maka kita nampak di situ beliau, ayahnya, beliau maksudnya perawi hadis Ma'an, Yazid ayahnya, atuknya Akhnas, mereka tiga-tiga ini semuanya sahabat. Sama seperti mana Abu Bakar, yang mana ayahnya Abu Bakar dan juga anaknya adalah sahabat. Tetapi di sini ada sedikit nota penting. Apakah dia? Menurut sebahagian daripada para ulama sirah, yang mana ketiga-tiga ini adalah orang yang pernah turut serta dalam peperangan Badar. Dan ini tak ada pada mana-mana sahabat lain. Mereka ini adalah satu-satunya yang mana ketiga-tiganya, tiga generasi, anak, ayah, atuk, tiga-tiga ini pernah bersama dengan Nabi SAW dalam peperangan Badar. Sebab itu disebutkan di sini dalam penerangan kitab, iaitu dalam kitab Dalilul Falihin, yang mana waqad syahidati thalathatu badran, mereka bertiga ini pernah turut serta dalam perang Badar, dan kelebihan ini tak ada pada sahabat yang lain. Yang mana anak pun Badar, kemudian ayah dia pun ahli Badar, kemudian atuknya pun ahli Badar. Maka ini kelebihan Ma'an bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu walaupun begitu, beliau tidak meriwayatkan banyak hadis daripada Nabi. Yang sampai kepada kita hanyalah 5 riwayat. Yang sampai kepada kita hanyalah 5 riwayat. Beliau meninggal dunia pada tahun 64 Hijrah. Tahun 64 Hijrah. Maka di sini Ma'an bin Yazid menceritakan sebuah kisah kepada kita. Apa kata Ma'an bin Yazid? Maka beliau berkata, ayahku iaitu Yazid mengeluarkan beberapa dinar. Dinar maksudnya wang emas. Yang dengan dinar itu dia bersedekah. Lalu dia nak bersedekah. Maka pada waktu itu kerana dia ada urusan, lalu wang sedekah yang berbentuk dinar-dinar itu beliau telah tinggalkan, beliau telah letakkan di sisi seseorang di dalam masjid. Di sisi seorang di dalam masjid. Maka pada waktu itu ayah dia Yazid, dia nak sedekah duit, tapi pada waktu itu dia ada urusan. Maka dia titipkan, dia tinggalkan, dia minta tolong dengan seorang sahabat yang berada di masjid pada waktu itu, supaya mereka pada waktu itu kalaulah ada orang yang memerlukan, bagi sedekah ini. Kalaulah ada yang memerlukan, bagi sedekah ini. Maka ayah dia pun balik. Yazid radhiyallahu ta'ala anhu. Maka anak dia Ma'an telah datang, dan pada waktu itu dia nampak ada orang memberi sedekah. Dia pun ambil sedekah tadi. Sedekah ayah dia ambil. Kemudian dia menemui ayahnya sambil membawa dinar-dinar tadi. Ayah dia nampak, ini duit aku, kenapa anak aku ambil? Maka ayahnya pun berkata, wallahi, demi Allah, bukan engkau yang aku kehendaki. Aku nak beri sedekah ni pada orang lain, bukan anakku. Maka pada waktu itu ayah dia tak bersetuju. Ayah dia kata, bukan engkau yang aku kehendaki untuk diberi sedekah ini. Maka pada waktu itu anak dia kata, tidak, ada orang bagi, maka aku ambil. Maka kedua ini telah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu si ayah kata, pulangkan balik, ini bukan aku yang niatkan. Anak berkata, tidak, ini memang orang bagi dekat masjid, maka sebab itu aku ambil. Maka ketika mana bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa yang merupakan pengajaran untuk tajuk kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakama nawaita ya Yazid. Apa sabda Nabi SAW? Nabi bersabda, bagimu adalah apa yang engkau niatkan wahai Yazid. Engkau telah niat untuk sedekah, engkau dah dapat dah pahala. Lakama nawaita ya Yazid. Engkau berniat untuk bersedekah, engkau dah dapat pahala, sedekah engkau Allah terima. Dan untuk kamu wahai Ma'an, yang dapat duit itu daripada lelaki di masjid, walakama akhadta ya Ma'an, dan untuk kamu adalah apa yang kamu ambil daripada dinar-dinar tadi, itu adalah milik kamu sebab kamu ambil
dalam keadaan sempurna, syaratnya dalam keadaan kamu tidak memaksa, dalam keadaan kamu telah diberikan secara sukarela, maka itu adalah duit kamu. Dan ayah mendapat pahala, anak mendapat duit. Maka daripada sini kita sangat jelas bahawa kadangkala bila kita lakukan sesuatu amalan seperti mana sedekah, dan pada waktu itu tak sampai kepada golongan yang kita inginkan, ketika mana kita telah wakilkan kepada seseorang, sebenarnya telah selesai. Untuk apa yang kita niatkan, kita telah dapat. Sebagai contoh, kita amanahkan seseorang ataupun apa-apa, maka pada waktu itu kita rasa tidak tenang, maka tidak ambil pengajaran daripada kisah Ma'an bin Yazid. Apa yang kita niatkan, maka sebenarnya kita telah dapat. Apa yang berlaku selepas itu, maka sebenarnya pada waktu itu adalah antara orang tersebut dengan Allah. Maka Nabi tegaskan di sini, maka apa yang kamu niatkan, kamu telah dapat wahai Yazid. Apa yang kamu ambil wahai anak, wahai Ma'an, maka itu adalah milik kamu. Maka pada perkataan Nabi, laka ma nawaita ya Yazid, maka pada waktu itu ada pengajaran untuk tajuk kita, apa benda, apa amalan, apa jua kelakuan, apa jua yang kita lakukan, kalaulah niat kita kerana Allah, maka kita dah dapat pahala. Daripada sini banyak pengajaran yang kita dapat. Pentingnya untuk menjaga niat, pentingnya pada waktu itu niat diambil berat pada setiap amalan kita. Lalu alhamdulillah telah cukup 30 minit kita dapat kongsikan 2 potong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah esok kita akan belajar hadis berkenaan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Terima kasih kepada sahabat yang istiqamah bersama. Moga Allah membalas dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat. Kepada yang kali pertama join, jangan lepaskan peluang untuk untuk bersama dalam Telegram Kuliah Umar Aziz. InsyaAllah sebentar lagi kita akan kongsikan satu lagi pengajaran hayati Quran dalam Telegram Kuliah Umar Aziz. Moga-moga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita belajar 2 hadis hari ini, masih lagi berkaitan dengan niat, dan pengajaran dia sangat-sangat jelas. Dalam riwayat itu kita dah boleh nampak apakah yang Imam Nawawi nak bagi kita faham, nak jelaskan kepada kita. Moga-moga dengan ilmu ini menjadikan kita lebih jelas, menjadikan kita lebih yakin beramal, menjadikan kita lebih jaga niat pada setiap amalan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa jam 8 nanti dalam pertemuan hayati Quran insya-Allah.